Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Rozilaini untuk subjek Biologi tingkatan 4. Pada hari ini saya akan kongsikan tentang subtopik 2.1 iaitu struktur dan fungsi sel. Standard pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah 2.1.2 iaitu mengenal pasti struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Kemudian kita akan menganalisis komponen dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Dapat menyatakan fungsi utama komponen dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Dan yang terakhir, dapat membandingkan dan membezakan komponen antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Kita tengok dulu komponen dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Yang pertama ialah sel haiwan dan tumbuhan terdiri daripada mitokondrion, sentriol, jasad Golgi, membran plasma, lisosom, nukleus, ribosom, jalinan endoplasma, vakuol, kloroplas, sitoplasma dan yang terakhir ialah dinding sel. Kita tengok satu persatu bagi setiap komponen yang disebutkan tadi. Ini adalah contoh sel haiwan. Sel haiwan yang terdiri daripada mitokondrion, sentriol, jasad Golgi, lisosom, membran plasma, jalinan endoplasma licin, jalinan endoplasma kasar, nukleus, lisosom dan sitoplasma. Kita masuk dulu kepada mitokondrion. Komponen sel berbentuk rod atau sfera yang terdiri daripada dua lapisan iaitu membran luar yang licin dan membran dalam yang berlipat-lipat. Mitokondrion ini mengandungi enzim yang terlibat dalam respirasi sel. Fungsi mitokondria ialah sebagai tapak penjanaan tenaga melalui proses pengoksidaan glukosa semasa respirasi sel. Tenaga dijana dalam bentuk molekul ATP iaitu adenosina trifosfat dan digunakan untuk sel. Kita tengok komponen yang kedua iaitu sentriol. Struktur silinder kecil yang wujud secara berpasangan dalam sel haiwan. Kita boleh perhatikan pada gambar rajah. Ini adalah bentuk struktur silinder kecil yang wujud secara berpasangan dalam sel. Terdiri daripada susunan mikrotubul yang kompleks. Tidak wujud dalam sel tumbuhan. Sentriol hanya wujud dalam sel haiwan. Fungsi sentriol ialah untuk membentuk gelendung semasa pembahagian sel. Kita tengok yang ketiga ialah jasad Golgi. Jasad Golgi ialah yang terdiri daripada timbunan kantung pipih. Ini kita tengok ni kantung pipih selari yang setiap satunya dilapisi membran unit tunggal. Membran baru yang ditambah pada setiap hujung jasad Golgi, yang ni, dan vesikel digentingkan dari hujung yang satu lagi. Kita tengok fungsi jasad Golgi. Fungsi jasad Golgi ialah memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut bahan kimia seperti protein, karbohidrat dan glikoprotein iaitu gabungan karbohidrat dengan protein. Seterusnya kita tengok membran plasma. Ini adalah struktur membran plasma. Membran luar yang meliputi keseluruhan kandungan sel. Dibina daripada protein dan fosfolipid, selaput nipis dan kenyal,
bersifat telak memilih. Fungsi membran plasma ialah mengasingkan kandungan sel daripada persekitaran luar, mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel, membenarkan pertukaran nutrien, gas respirasi dan bahan buangan antara sel dan persekitarannya. Kita tengok pula lisosom. Lisosom ialah kantung sfera kecil yang diselaputi oleh membran tunggal. Lisosom mengandungi enzim lisozim. Fungsi lisosom ialah untuk menghidrolisis molekul organik kompleks seperti protein, asid nukleik dan lipid. Lisosom juga menguraikan bakteria dan komponen yang rosak. Ini adalah gambar rajah lisosom. So, kita tengok pula nukleus. Nukleus ialah komponen paling besar dalam sel, berbentuk sfera, padat dan dilingkungi membran nukleus yang mempunyai liang. Nukleus ini terbahagi kepada, dalam nukleus ini ada kromosom, nukleolus dan fungsi nukleus ialah untuk mengawal segala aktiviti sel. Nukleus mempunyai kromosom yang mengandungi asid deoksiribonukleik, iaitu DNA. DNA ini menentukan ciri sel dan fungsi metabolisme. Seterusnya kita tengok ribosom. Ribosom ini ialah granul kecil, padat, berbentuk sfera, terdiri daripada protein dan asid ribonukleik iaitu RNA. Ribosom ini terdapat pada permukaan jalinan endoplasma kasar atau wujud bebas dalam sitoplasma. Ini titik-titik ni wujud bebas dalam sitoplasma ataupun pada permukaan jalinan endoplasma kasar. Ini ribosom ni titik-titik warna hitam. Fungsi ribosom ialah merupakan tapak sintesis protein. Jalinan endoplasma. Jalinan endoplasma ini terdiri daripada satu sistem rongga ceper yang berlipat dan bersambungan. Membran jalinan endoplasma membentuk jalinan berterusan dengan membran nukleus. Terdapat dua jenis jalinan endoplasma iaitu jalinan endoplasma kasar yang mempunyai ribosom yang terlekat pada permukaannya. Kemudian jalinan endoplasma licin yang tidak mempunyai ribosom. Fungsi jalinan endoplasma ialah sebagai sistem pengangkutan bahan dalam sel. Menyediakan permukaan luas untuk pelekatan enzim dan tindak balas kimia. Jalinan endoplasma kasar mengangkut protein yang disintesiskan oleh ribosom. Jalinan endoplasma licin mensintesis dan mengangkut gliserol dan lipid serta menjalankan detoksifikasi dadah dan hasil sampingan metabolisme. Kita tengok pula vakuol. Vakuol ini ialah kantung yang berisi cecair iaitu subsel. Vakuol ini dikelilingi oleh membran tonoplas. Sel tumbuhan muda mempunyai banyak vakuol bersaiz kecil, manakala sel tumbuhan yang matang mempunyai vakuol yang bersaiz besar. Vakuol bagi sel haiwan adalah kecil atau tidak wujud. Subsel mengandungi air, asid organik, gula, asid amino, enzim, garam mineral, oksigen, karbon dioksida dan hasil sampingan metabolisme. Kita tengok pula fungsi vakuol. Air meresap ke dalam vakuol sel tumbuhan dan sel akan menjadi segar. Dalam sel unisel, dalam
Dalam haiwan unisel, walkwal ini mengecut terlibat dalam proses pengomos kawal aturan, osmosis dan juga perkumuhan. Seterusnya kita tengok pula kloroplas. Ini adalah rajah kloroplas, berbentuk bujur, terdiri daripada dua lapisan membran, iaitu yang mengandungi pigmen klorofil pada kerana yang memberikan warna hijau kepada tumbuhan. Fungsi kloroplas. Dalam kloroplas yang ada klorofil yang menyerap cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga kimia semasa fotosintesis. Sitoplasma terdiri daripada medium seperti jeli yang mengandungi komponen sel yang terapai, mengandungi sebatian organik yang terdiri daripada protein, lipid dan karbohidrat, serta sebatian tak organik seperti ion kalium. Fungsi sitoplasma ialah bertindak sebagai medium bagi tindak balas biokimia dalam sel. Dan yang terakhir ialah dinding sel. Satu lapisan luar yang kuat dan tegar, dibina daripada gentian selulosa, bersifat telap sepenuhnya. Fungsi dinding sel ialah untuk mengekalkan bentuk sel tumbuhan. Hanya wujud dalam sel tumbuhan. Itu 12 komponen yang terdapat dalam sel haiwan atau sel tumbuhan. Sekarang kita tengok pula kepada perbandingan dan perbezaan komponen antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Ini rajah sel haiwan dan sel tumbuhan. Persamaan bagi kedua-dua sel ini ialah mempunyai nukleus, sitoplasma, membran plasma, jasad Golgi, mitokondria, jalinan endoplasma dan ribosom. Manakala perbezaan bagi sel tumbuhan dan sel haiwan ialah dari segi bentuk. Sel tumbuhan berbentuk tetap, sel haiwan tidak tetap. Dinding sel. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, manakala sel haiwan tidak mempunyai dinding sel. Dalam sel haiwan mempunyai kloroplas. Sel tumbuhan mempunyai kloroplas. Sel haiwan tidak mempunyai kloroplas. Sel tumbuhan mempunyai walkwal yang besar, manakala dalam sel haiwan tiada walkwal besar ataupun walkwalnya tidak wujud, saiz kecil. Sel tumbuhan, simpanan karbohidrat adalah dalam bentuk kanji. Sel haiwan, simpanannya adalah dalam bentuk glikogen. Dan yang terakhir ialah sentrio. Sel tumbuhan tidak mempunyai sentrio, manakala sel haiwan mempunyai sentrio. Kita ada 6 perbezaan bagi sel tumbuhan dan sel haiwan. Itu saja perkongsian cikgu untuk video kali ini. Dan kita akan sambung lagi dengan subtopik yang seterusnya, iaitu proses hidup organisma unisel. Sekiranya anak-anak didik semua atau rakan-rakan guru yang merasakan video kali ini dapat membantu dan memberi manfaat kepada kita semua, sudilah sekiranya anak-anak semua like ataupun subscribe channel Cikgu Rozilaini. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.